Assalamualaikum. Nama saya Nurziati Firhan binti Zaidin. Nombor matrik C19A0594. Okey, video kami pada kali ini adalah ingin menceritakan tentang makanan tradisional iaitu belacan. Korang pernah makan belacan? Sedap kan? Kita kenal asal usul belacan. Tidak ada diketahui dari mana asalnya belacan kerana hampir semua negara rantau Asia mengeluar dan memproses belacan, sama ada dijadikan sebagai makanan atau dipasarkan. Besar kemungkinan ia dibawa masuk di negara ini melalui para pedagang atau pendatang luar yang telah bermaus tauting. Harian di Asia Tenggara, kebanyakan penduduk tertumpu di kawasan pinggir pantai sebagai kawasan penempatan. Di sini, perolehan makanan dapati daripada sumber laut. Okey, termasuk udang dan ikan. Itu harus dilakukan supaya udang tersebut boleh dimakan di dalam jangka masa yang panjang. Mengawet udang tersebut. Belacan diperbuat daripada pengalaman para nelayan menjadi makanan tambahan kepada mereka. Oleh kerana sambutan yang menggalakkan dan perisa yang diminati ramai, kali bermusim udang diperang supaya menjadi belacan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nabila Ashikin binti Muhammad Syarif, kad matrik C19A0673. Saya akan menerangkan tentang 8 fakta kebaikan dan manfaat makan makanan pedas. Okey, fakta yang pertama adalah melancarkan pernafasan. Makanan pedas ni bertindak sebagai ubat untuk membantu yang mempunyai masalah pernafasan dan penyakit asma, sinusitis dan penyakit kronik serta penyakit pernafasan yang lain agar dapat bernafas dengan lebih baik. Okey, fakta yang kedua adalah menjaga mood. Makanan pedas ni meningkatkan penghasilan hormon dan dapat memberikan rasa ketenangan seperti serotonin. Okey, hasilnya makanan pedas ni dapat membantu mengurangkan depresi dan stres. Dibuat bahawa dengan makan makanan pedas dapat mengurangi risiko kanser. Okey, terdapat sejenis zat dalam cili iaitu capsaicin yang menyebabkan terasa panas dan terbakar apabila terkena kulit. Ia memperlambatkan pertumbuhan sel kanser dan dah terdapat banyak kes sel-sel kanser mati tanpa menyentuh sel-sel di sekitarnya. Menurut American Association for Cancer Research, capsaicin ini memiliki kemampuan untuk membunuh sel kanser dan leukemia. Manakala kunyit yang terdapat dalam kari dan mustard tersebut dapat membantu pertumbuhan tumor. Seterusnya, memperbaiki fungsi penghalaman. Cili ini dapat membantu meningkatkan aliran darah di perut serta meningkatkan lapisan mukus. Capsaicin yang di dalam cili tersebut membantu membunuh bakteria yang menyebabkan penyakit gastrik. Jika anda makan makanan pedas dan anda merasa perut anda panas, anda disarankan untuk mengambil anti-asid untuk menetralkan kembali asid. Seterusnya, menghilangkan gejala selsema. Capsaicin yang terdapat dalam cili dapat meningkatkan pengeluaran peluh dan dapat mengurangkan rasa selsema. Makan makanan pedas dapat membuka ruang pernafasan agar mengurangkan kita untuk mendapat penyakit selsema. Menghilangkan gejala selsema. Capsaicin yang terdapat dalam cili dapat meningkatkan pengeluaran peluh dan dapat mengurangkan rasa selsema. Makan makanan pedas dapat membuka ruang pernafasan agar mengurangkan kita untuk mendapat penyakit selsema. Okey, manfaat makan makanan pedas yang ke-6 adalah menyihatkan jantung. Cili menyihatkan jantung dengan cara mencegah pembekuan darah. Capsaicin juga berkesan dalam mengawal keradangan yang turut dikenalpasti bahawa menjadi punca kepada penyakit jantung. Kelebihan yang ketujuh merupakan kelebihan yang sangat popular yang semua orang tahu, iaitu dengan makanan pedas dapat mengurangkan berat badan. Hal ini kerana capsaicin memiliki kesan termogenik yang dapat membantu mengurangkan
dan membakar kalori jika kita mengunyah selama 20 minit. Ia mempercepat metabolisme dan membantu tubuh membakar kalori dengan lebih cepat. Yang terakhir adalah makan makanan pedas dapat menurunkan tekanan darah. Gabungan vitamin A dan C mampu menguatkan dinding otot jantung. Sementara lada atau cili mampu meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh badan. Oleh itu, kombinasi ini mampu meningkatkan sistem kardiovaskular dengan lebih kuat. Okey, sekian, terima kasih. Hai, saya Nur Safawati Binti Mazlan bernombor matrik C19A0560. Pada hari ini akan menceritakan tentang proses pembuatan belacan. Proses pertama ialah turun ke laut untuk mencari udang geragam. Proses kedua adalah menumbuk atau mengisar udang sehingga lumat. Seterusnya, proses untuk pengeringan udang yang telah dikisar. Udang tersebut ditabur di atas kuni untuk dijemur. Ketulan udang diratakan di atas kuni supaya cepat kering. Udang akan dijemur selama 2 jam. Ini merupakan udang kisar yang telah dikeringkan. Setelah itu, udang akan dimasukkan ke dalam mesin untuk dimampatkan. Sedikit air garam akan dimasukkan ke dalam mesin semasa proses ini. Belacan akan ditimbang dahulu sebelum dibentuk. Belacan yang siap dibentuk akan dibawa ke proses pembungkusan.